Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita hadir ke majlis ilmu pada pagi ini. Dan insya-Allah pagi ini kita sambung kuliah hadis berkaitan dengan keimanan daripada kitab Mishkatul Masabih. Kita masuk hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh kalau buku cetakan pertama muka surat 135. Kalau buku cetakan kedua 139. Ada beza sikit. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, 3 perkara sesiapa yang ada padanya maka dia mendapati kemanisan iman. Pertama, seorang yang Allah dan Rasulnya lebih dikasihi olehnya daripada selain keduanya. Kedua, seorang yang mengasihi orang lain semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Dan ketiga, seseorang yang tidak suka untuk kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka akan dicampakkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita masih lagi membicarakan hadis-hadis berkaitan dengan keimanan. Dan hadis yang kita baca pada pagi ini berkenaan dengan antara perkara-perkara yang menyempurnakan keimanan seseorang. Perkara ciri-ciri yang mana bila mana seseorang itu ada pada dia ciri-ciri tersebut, maka dia merasai kemanisan iman. Kemanisan iman yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukanlah kemanisan bersifat hissi, sesuatu yang boleh diperolehi dengan panca indera. Kemanisan yang bersifat hissi seperti kemanisan wajah seseorang boleh dilihat dengan mata. Kemanisan makanan boleh dirasa dengan lidah dan sebagainya. Sebaliknya, kemanisan di sini adalah suatu yang bersifat ma'nawi, sesuatu yang tidak boleh dikesan oleh panca indera. Jadi kemanisan iman ni, walaupun kita boleh tengok juga orang yang ada kemanisan iman di dalam diri dia ni, menyebabkan dia suka buat amal soleh, suka bekerja-kerja, berebut-rebut untuk melakukan kebaikan, sembahyang dan sebagainya. Mana dia suka bersedekah ke apa ke. Jadi itu salah satu daripada tanda seseorang itu sudah ada perkara tersebut di dalam diri dia. Namun begitu, dia suatu yang kalau kita nak tengok dengan mata ke,
maksud sini? Nak tengok dengan mata ke, nak rasa dengan lidah ke, nak dengar dengan telinga ke, yang tu tak dapat. Tidak dapat diperolehi oleh panca indera tersebut. Jadi kemanisan iman ni benda dalaman, benda tak nampak dengan panca indera tadi. Tu hanya boleh dirasai oleh seseorang yang ada pada dia kemanisan tersebut. Baik. Tak apa, kita tengok perbandingan yang Nabi SAW buat di dalam hadis ini. Nabi SAW menggambarkan kelazatan di dalam melakukan ketaatan dengan kemanisan, kerana ia adalah kelazatan yang bersifat hissi, boleh dirasa dengan panca indera yang paling jelas, walaupun tiada sebarang hubungan di antara kedua-dua kelazatan tersebut. Ketiga-tiga perkara di atas adalah merupakan tanda kesempurnaan iman. Kesempurnaan tersebut boleh menghasilkan kelazatan yang maksima, sehingga kadang-kadang melebihi semua kelazatan dunia. Bahkan ia boleh mencapai tahap kemuncak di mana seseorang itu sanggup mati kerana kedua-duanya. Jadi Nabi SAW cuba nak gambarkan kelazatan yang bersifat maknawi ni, yang hanya boleh difahami sahaja, boleh dirasai sahaja, tapi tak boleh dilihat, tak nampak semut mari hurung ke, tak nampak. Orang yang ada kemanisan iman dalam diri dia, bila dia tidur tak ada lah semut mari pakai ada hurung, ataupun boleh dirasa dengan lidah ke, tu tak ada, tidak boleh diperolehi dengan panca indera. Jadi Nabi SAW nak gambarkan sesuatu yang maknawi, yang bukan hissi, yang tidak boleh diperolehi dengan panca indera. Nabi nak gambarkan dengan gambaran sesuatu yang boleh diperolehi dengan panca indera. Jadi sebab tu Nabi SAW sebut iman tu, iman tu manis ataupun tidak manis. Manis ni sesuatu, mana ada pada sesuatu benda yang boleh dirasai, boleh diperolehi dengan panca indera. Kita tengok lagi. Hafiz Ibnu Hajar menggambarkan perumpamaan yang terdapat di dalam hadis ini dengan berkata, dan pada sabda Nabi SAW, halawatul iman, kemanisan iman, terdapat isti'arah takhyiliyah, iaitu baginda mentashbihkan iman, mana menyerupakan iman dengan suatu yang manis seperti madu. Kemudian Nabi SAW mensabitkan kepadanya perkara yang mesti baginya, iaitu kemanisan, lalu menisbahkan kemanisan tersebut kepada iman. Di sini terdapat isyarat perumpamaan bagi orang yang sakit dan sihat, kerana seorang yang demam akan merasai madu dengan rasa yang pahit, dan orang yang sihat akan merasai rasanya yang sebenar. Begitulah seterusnya, bila berkurangan kesihatan seseorang, maka akan berkuranganlah rasa sebenar madu pada lidahnya. Begitu juga dengan kemanisan iman. Seorang yang kuat imannya akan merasai keimanan sebagai suatu yang manis, dan ia semakin berkurangan berdasarkan kurang imannya. Maka isti'arah ini adalah antara perkara yang menguatkan kesimpulan pengarang bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Baik. Jadi kalau dalam nota kaki di bawah tu, kalau buku yang lama, buku cetakan pertama tu kecil, tulisan dia halus. Kalau buku cetakan kedua tu besar sikit. Nota kaki 230. Isti'arah takhyiliyah adalah satu istilah yang digunakan di dalam ilmu balaghah. Definisinya ialah menyabitkan atau menetapkan atau menisbahkan lawazim, suatu yang mesti bagi musyabbah bih,
sesuatu yang dibuat sebagai bahan perbandingan kepada musyabbah, disabitkan kepada musyabbah, suatu yang dibandingkan tanpa menyebutkan musyabbah bih. Right. Kemudian nota kaki 231, seperti mentashbihkan, menyerupakan iman dengan madu. Iman adalah musyabbah dan madu adalah musyabbah bih. Kemudian disabitkan lawazim bagi musyabbah bih, madu, iaitu manis kepada musyabbah, iaitu iman. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyerupakan iman dengan madu. Iman seperti yang kita sebutkan tadi, suatu yang bersifat maknawi, tak nampak, tidak boleh diperolehi dengan mata ke, dengan lidah ke apa, tidak. Dia bersifat maknawi yang difahami semata-mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak gambarkan iman ini dengan suatu yang hissi, suatu yang boleh diperolehi dengan panca indera. Madu. Madu ni kita boleh rasa kemanisan dia. Bila kita makan lah. Jilat ke rasa, oh manis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak gambarkan iman ni yang tidak boleh dirasai dengan panca indera ni, gambarkan dengan suatu yang boleh dirasai dengan panca indera. Nak suruh nampak, mudah faham. Iman seperti madu. Baik. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dia dalam dalam ilmu balaghah, dia ada mula-mula bab tashbih. Tashbih ni dia perumpamaan dia tu jelas. Tu. Guru itu seperti singa dari segi garangnya, nampak. Nampak jelas. Maknanya kita tahu guru, cikgu diserupakan dengan singa. Dari sudut mana? Dari sudut garang. Contoh kita kata dah, nampak. Lepas tu tasbih tu pula dia ada peringkat-peringkat pula. Tu sampai dia panggil tasbih balir ke. Guru itu singa tu. Lepas tu lah sekali kalau tasbih balir dia sampai peringkat singa aja. Tak sebut dah cikgu. Dalam kelas, singa datang. Singa. Bila masa singa marinya masuk sekolah. Tu dia ada peringkat-peringkat dia. Kemudian lebih lagi daripada bab tasbih tu lebih mendalam, dia masuk bab isti'arah. Bab isti'arah. Jadi isti'arah ni kalau asal dia kat mananya pinjaman. Tu dia jadi tak jelas mana musyabbah, mana musyabbah bih. Nak diserupakan benda ni dengan apa? Tu banyaklah hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam guna perumpamaan yang sedemikian yang dibahaskan oleh ulama. Tu seperti hadis lupa dah. Ada bunyi gempa di penjuru Madinah. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis tu, aku pun cepat-cepat melompat naik atas kuda aku, pecuk ke tempat tersebut. Sampai sana aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada. Bagaikan apa dia kata, angin yang itulah maknanya dia tidak cerita kelajuan kuda Nabi itu bagaikan kilat ke apa keda. Dia terus kata Nabi angin. Angin yang saya pun lupa dah hadis itu tengok. Tapi mana itu ada antara hadis-hadis yang mempunyai unsur isti'arah. Tu. Jadi isti'arah ni pula banyak pula beberapa jenis. Isti'arah takhyiliyah ni dia seperti di sini dia tak ada nampak perumpamaan tu tak nampak. Tetapi di sebalik itu sebenarnya ada perumpamaan tersebut, seperti di sini diumpamakan iman dengan madu. Iman adalah seperti madu. Dari sudut mana? Dari sudut manis. Madu tu manis. Jadi iman ni dia panggil musyabbah. Musyabbah ni suatu yang diserupakan. Kalau macam contoh yang saya buat tadi, cikgu tu musyabbah. Tu. Singa musyabbah bih. Musyabbah bih ni sesuatu yang diserupakan dengannya. Tu perbandingan itu dibuat kepada dia. Tu. Baik. Jadi di sini
Iman musyabbah, madu adalah musyabbah bih. Maknanya dibandingkan, diserupakan iman dengan madu. Jadi sebab apa? Nak suruh nampak. Nak suruh nampak. Manis itu. Madu orang boleh nampak. Manis dia. Lepas tu madu ni pula. Manis tu untuk siapa? Untuk orang yang sehat. Kalau orang yang tak sehat, demam, bagi madu. Tawarnya. Kena COVID pula gak. Bagi madu pun tak rasa apa. Masuk ke perut. Tak ada rasa apa pun. Tu jelah. Saya dulu alhamdulillah lah tak kena, tapi ikut cerita orang yang kenanya begitulah. Jadi mana bila orang tu sakit, madu yang manis pun dia tak rasa. Jadi begitu juga dengan iman. Iman ni serupa dengan madu dari sudut mana? Dari sudut tadi. Iman ni manis, iman ni serupa dengan madu. Tapi kalau iman tu sakit, maknanya orang yang ada penyakit. Ada penyakit dalam hati dia, ada penyakit dalaman. Menyebabkan manis iman tu dia tak rasa. Bunyi orang azan tu sembahyang pula. Jadi dia tak rasa manis sembahyang. Hal tu pergi juga. Tak rasa pun, rasa terpaksa pun pergi juga. Ada tak pergi langsung. Sembahyang bunyi azan kau, tak bunyi azan kau, serupa dah. Jadi azan tu dengan lagu Hindustan tu sama saja. Tak ada ubah. Tak ada ubah. Tu. Jadi waktu tu iman dia tu tawar tu. Tak ada rasa manis langsung. Baik. Sebab apa? Dia tak rasa manis tu, tawar tu. Sebab hati dia, dalaman dia ada penyakit. Baik. Jadi itu dari sudut tashbih. Mana Nabi SAW nak tashbihkan, nak serupakan iman dengan madu. Kemudian jadi serupakan dengan madu tu dari sudut mana? Dari sudut manis. Manis tu dia panggil wajah syabah. Sudut keserupaan. Dan sudut keserupaan itu adalah merupakan suatu yang lawazim, mesti bagi musyabbah bih. Tu manis ini adalah merupakan suatu yang mesti bagi madu. Orang tak panggil madu kalau tak manis. Tak ada orang jual madu tawar. Tu. Jadi manis ni suatu yang mesti bagi musyabbah bih, bagi madu tu. Baik. Kemudian Nabi SAW buang musyabbah bih tu. Sesuatu yang dijadikan sebagai perumpamaan tu. Iman seperti madu. Madu tu buang madu daripada ayat tu, ambil lawazim bagi madu. Maknanya suatu yang mesti bagi madu. Tu. Suatu yang mesti bagi madu adalah manis. Lalu manis itu dinisbahkan kepada iman, disandarkan kepada iman. Maka jadilah kemanisan iman. Tu. Jadi sebab apa mana ulama seperti Hafiz Ibn Hajar dia bahas lagu ni. Sebab kalau semata-mata kemanisan iman, umumnya orang tak nampak. Manis iman. Manis lagu mana? Lagu mana iman ni manis? Tak ada rasa apa pun. Kalau rajin sembahyang pun tak ada biasa je lah. Kalau malas sembahyang pun tahu biasa, tak ada rasa manis tawar. Sebab benda tak nampak. Benda bukannya boleh rasa dengan lidah ke apa, kau tak boleh. Benda dalaman. Tu jadi tak nampak. Jadi sebab tu mana ulama seperti di sini Hafiz Ibn Hajar dia bahas macam tu. Dia bahas tu nak bagi nampak. Sebab apa? Nabi SAW nisbahkan ataupun sandarkan kepada iman itu kemanisan. Sebab apa? Sebab Nabi nak serupakan iman itu dengan madu. Tu. Madu tu manis macam mana sekalipun, kalau orang penyakit tak rasa manis. Begitu juga orang yang ada penyakit hati, iman ni manis macam mana pun dia tak rasa manis. Dia tak rasa manis. Tu suruh buat benda baik tu tak larat suruh. Tak larat suruh. Tu. Yalah kadang-kadang kita tengok orang yang kita kata contoh orang yang duit dia tak tahu nak buat. Duit tak tahu nak buat. Baling lagu tu je duit.
Tu kereta mewah-mewah bawa masuk kebun. Tu punyalah banyak duit. Yalah orang Islam juga. Tapi kalau kata Allah duit banyak-banyak tu sedekah lah, banyak tempat-tempat kebajikan, sekolah-sekolah ni memerlukan. Tak ada rasa apa. Tak ada mari. Ya juga ni duit banyak nak buat apa? Tak ada rasa benda tu. Ada jenis-jenis manusia yang lagu tu. Ada yang sedemikian. Tu. Sebab apa? Tak ada ni. Manis itu tak ada. Manis itu tak ada. Walaupun iman tu manis, tapi dia tak ada rasa manis itu. Sebab apa? Sebab jiwa dia ada masalah. Jiwa dia tu ada penyakit. Kadang-kadang kita tengok orang tua, tua dah, teruk dah kita tengok. Tahu dah nak mati dah aku ni, dah sebut-sebut nak mati dah aku ni. Tak boleh nak buat ni yang kita tengok sendirilah. Tak boleh nak bangun dah. Duduk pun paling duduk pun boleh apa dia panggil, boleh duduk inilah, duduk saja. Nak bangun tak boleh dah habis dah. Tapi kalau suruh baca Quran ko, dengar Quran ko, tak nak. Nak dengar juga lagu. Suruh juga anak-anak pasang lagu, gedegung dengar lagu. Kita pergi tengok Allah. Dah sakit lama dah. Dah sebut sangat nak mati. Tapi pelik semayang jangan tanya aku sakit lagu ni suruh semayang. Pula dah. Padahal dia tahu nak mati. Pelik jadi. Sepatutnya dia lah orang yang paling sungguh untuk tu. Tak nak tak payah pasal lagu dah. Aku nak dengar orang mengaji. Dah tak boleh baca. Kalau boleh mengaji. Baca Quran. Tapi tidak lagu tu. Bukan kerana iman tu, bacaan Quran dan sebagainya tu tidak manis. Benda tu manis. Tapi kerana dia ada penyakit, maka dia tak dapat merasai kemanisan tersebut. Sebagaimana orang yang ada penyakit, dia tak dapat merasai kemanisan madu. Jadi sebab tu mana Nabi SAW bandingkan ataupun sandarkan kepada iman itu kemanisan. Tu. Nabi sandarkan kemanisan kepada iman. Baik. Lepas tu di sini saya sebutkan maknanya ketiga-tiga perkara ni adalah merupakan tanda kesempurnaan iman. Bila dia dapat rasa kelazatan di dalam melakukan ketaatan. Tu rasa nikmat, rasa nikmat. Maknanya di situ dia sudah dapat merasai kemanisan iman. Dia sebab tu kita tengok mana saya lupa kalau tak silap dalam Sirajul Talibin, dalam syarah kepada Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali ada sebut berkenaan dengan nikmat. Nikmat ni ada 3 jenis nikmat. Mana satu nikmat yang sementara tapi azab dia panjang, iaitu nikmat maksiat. Orang duk kejar-kejar nikmat nak buat maksiat, nikmatnya sekejap ya. Tapi kalau tak bertaubat, azab yang menunggu di akhirat tu panjang. Panjang cerita dia. Nikmat yang kedua, nikmat yang sementara tapi tidak ada apa-apa perkiraan. Maknanya tidak diberi pahala, tidak diberi dosa, iaitu nikmat suatu yang harus. Mana dia seronok dengan perkara-perkara yang harus. Tu ialah dia rasa nikmat. Kita pun tak boleh nak kata. Yalah, macam kita pun ada rasa juga benda tu, pergi berjalan ke, makan angin ke apa ke, benda tu harus. Selagi tidak terlibat dengan dosa, ataupun terlibat dengan kebaikan, maka terdapat tidak berdosa dan tidak dapat pahala. Tu. Jadi mana nikmat yang sementara tapi tidak ada pembalasan selepas itu. Tak ada dapat lagi selepas daripada tu. Ialah seperti kita kata orang mancing, kita kata Allah duduk tunggu berjam-jam, tak tidur malam pun tak apa. Kita kata apa dia rasa, tapi dia rasa seronok. Nak buat macam mana? Dia rasa seronok. Kita nak kata lagu mana? Tu. Jadi hak tu mana dia tak ada, dia rasa nikmat tu sementara, lepas pada tu tak ada apa-apa perkiraan. Nikmat yang ketiga iaitu nikmat yang
diperolehi sementara di dunia dan mendapat nikmat pula berpanjangan di akhirat. Iaitu nikmat inilah nikmat iman. Nikmat dia rasa manis dengan keimanan, iaitu nikmat di dalam beribadat. Seperti kalau kita tengok contoh kat sahabat-sahabat dululah, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang sangat-sangat merasai kenikmatan bila mana melakukan sesuatu ibadat. Dan benda ni pun kita boleh tengok juga di kalangan masyarakat kita ni pun ada bukan tak ada. Di kalangan orang-orang Islam dia rasa nikmat, boleh bagi sedekah duit banyak, bagi sedekah. Saya pergi umrah bawah Ar-Rajhi Foundation, Yayasan Ar-Rajhi. Jadi dia punya pengasas dia tu adik-beradik, anak-beranak bank Ar-Rajhi itulah. Sebelum dia mati, dia wakafkan tak ingat berapa, 10 bilion dolar gitu. Tapi banyak sangatlah, banyak. Dia bagi. Lepas tu dikembangkanlah. Maknanya orang yang menguruskan yayasan tu sekarang ni, dia kembang. Adalah senarai-senarai apa yang dia buat. Masa saya pergi tu pun ada jemaah umrah daripada Afrika. Kita tengok rupa pun, Allah, ni ujung padang pasir mana tak tahu dia kutik. Gaya tu memang gaya orang miskin lah, cara pakaian ke apa ke, tapi dia kutik mari umrah percuma. Jadi saya dulu pandanya pendakwah-pendakwah apa dia bagi bawa umrah percuma. Jadi maknanya orang dia rasa dia tak ada lah, padahal kita tengok ada juga Arab lain hok kaya-kaya dengan kereta buat pada mah lah, jet buat daripada mah lah, macam-macam. Tapi dia tak rasa nikmat benda tu. Dia rasa nikmat bagi korbankan harta dia, wakafkan harta dia untuk agama. Jadi saya pergi, kita boleh pergilah, kita boleh tengok dia bawa pergi tempat Masjid Ar-Rajhi yang seorang saja, Aisyah Ar-Rajhi, seorang dia aja, duit dia buat masjid tu, comel. Tak tahu juta bilion. Depan tu buat kawasan bangunan wakaf. Tengok dia buat. Jadi mana dia beri, dia sanggup beri tu meninggalkan kemewahan. Nak berseronok kereta mewah, kapal terbang, kau jet peribadi ke apa kau, dia tinggal semua tu walaupun dia mampu, tapi sebaliknya dia beri ke tempat yang zahirnya nampak macam membinasakan harta. Tu mensia-siakan harta. Hakikat sebenarnya dapat pulangan insya-Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia rasa ni, dia rasa nikmat dalam memberikan, melakukan ketaatan, melakukan amalan ibadat. Dia rasa manisnya iman tu. Baik. Jadi kalau kita tengok pada 3 ciri ni, bukti seseorang itu telah memperolehi kemanisan iman sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini adalah bila ia mendapati 3 ciri tersebut pada dirinya. Ciri pertama ialah bila kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi selain keduanya, sehingga seseorang itu di dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan dan mencari keredaan, kedua-duanya sanggup menempuh sebarang kesulitan dan cabaran serta mengutamakannya daripada kepentingan diri sendiri, kepentingan dunia dan sebagainya. Ianya dapat dinikmati bila seseorang itu memahami bahawa Allah dan Rasulnya tidak menyuruh dan menegah kecuali pada sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kerana itulah ia merasai kelazatan di dalam menjunjung segala yang datang dari kedua-duanya. Ciri ini merupakan satu ciri yang sangat penting di dalam keimanan seseorang. Allah Ta'ala telah memberikan peringatan keras kepada orang yang tidak mempunyai ciri tersebut serta membelakangkan jihad di jalan Allah sebagaimana firman-Nya. Jadi ciri kemanisan iman yang pertama yang terdapat di dalam hadis ini ialah bila seseorang memberikan kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi selain daripada kedua-duanya.
Maknanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul nombor satu. Nombor satu. Jadi berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan kecintaan kepada Rasul tu, yang tu kita dah jumpa dah sebelum ni, kita dah bincang dah. Hadis berkenaan dengan salah satu daripada ciri kesempurnaan iman ialah melebihkan, maknanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya, bahkan lebih daripada diri sendiri. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih daripada selain keduanya. Terletak Allah dan Rasul mula-mula. Sehingga buat ketaatan, menjauhi larangan, mencari keredaan Allah dan Rasul lebih daripada keredaan yang lain, lebih daripada kepentingan yang lain, sehingga menghadapi kesukaran ke, menghadapi cabaran pun tak apa. Tak apa. Bila dia ada kemanisan iman. Maknanya kehendak Allah, kehendak Rasul letak di depan. Letak di depan. Hak Nabi suruh buat, Allah dan Rasul suruh buat. Hak Allah dan Rasul tak suruh, tak buat. Ini terutama sekali dalam soal-soal ibadat lah. Kalau dalam soal dunia pun, sebenarnya dalam soal dunia pun, walaupun boleh diperluaskan, boleh diperluaskan soal dunia. Sekarang ni dalam bentuk perniagaan, dalam bentuk muamalat, kita kata deh, boleh diperluaskan macam-macam bentuk muamalat sekarang ni. Yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman ulama-ulama kita dulu tak ada. Yalah orang duk sebut-sebut, yalah mic ni pun tak ada zaman Nabi ni. Maknanya dalam pengurusan, dalam macam-macam lah, diskusi ke apa ke. Jadi dalam muamalat ni luah, makin luah dengan bentuk-bentuk perniagaan, bentuk urusan, cara kita nak berniaga, nak jual beli sekarang ni. Boleh orang beli dengan meseng lah, jual beli dengan, yalah, kita pun tak tahu dengan siapa. Kata Shopee tu pun bukan dengan Shopee pun, orang tengah ya. Tu. Dan macam-macam lagi. Jadi walaupun luas, zahirnya tak ada daripada Allah, makna tak ada satu ikatan daripada Allah dan Rasul zahirnya, tapi hakikat sebenarnya tetap ada. Sebab kita dalam Islam ni, benda hak baru-baru ni, masalah-masalah baru ni, muamalah ke apa ke, dikawal oleh kaedah-kaedah fiqh, qawaid fiqh, kaedah fiqh kawal. Sebab tu jadi isu ni setengah tu, macam kita kata apa, forex. Tu walaupun kita kata Nabi tak ada marah pun forex, mana ada zaman Nabi. Kalau hak lain boleh, sebab tak ada zaman Nabi, sebab apa forex tak boleh? Contohlah kita kata. Contoh. Sebab apa? Kok mana pun, walaupun tak ada direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tetap ada tu kaedah-kaedah fiqh yang kawal. Kaedah fiqh tu pula dia tak lari daripada Al-Quran dan hadis. Ulama buat kaedah fiqh tu, dia tak lari daripada kedua-duanya, tak bercanggah dengan kedua-duanya, menepati kedua-duanya. Jadi bagi orang yang ada kemanisan iman tu dalam diri dia, walaupun dia nampak untung tu banyak, besar untung ni, rugi ni, tu kerja air rugi ni. Tapi bila dia ingat dari sudut pandang agama, iaitu dari segi kaedah fiqh, kata tak boleh. Bila dia ada kemanisan iman, jadi bila mana tak boleh, mana benda tu berkait dengan agama lah. Bila berkait dengan agama, berkait dengan hukum syariat, hukum Allah, hukum Rasul. Jadi bagi orang yang ada kemanisan iman, walaupun dia nampak ada hutang besar, dia akan tinggal. Sebab keredaan Allah, keredaan Rasul itu lebih besar. Hak tu lebih utama daripada keuntungan berlipat ganda hak duk nampak depan mata. Tu. Kalau hak jelas ada hukum direct daripada Nabi, kita kata macam contoh riba tu jelas lah. Kalau macam kih tadi, tapi dia ada kaedah fiqh,
yang mengawal segala urusan yang kita lakukan ni. Supaya apa? Supaya hak kita buat menepati kehendak Allah, menepati kehendak Rasul. Tu. Jadi apatah lagi dalam soal-soal ibadat, soal ibadat. Tu ialah kadang-kadang ibadat ni orang maknanya yang apa dipanggil masyarakat umum duk buat, duk laksanakan. Menjadi meluas di dalam masyarakat. Kadang-kadang kita tahu benda ni Nabi tak tunjuk dengan cara begini, dengan cara ketetapan begini, mesti begini. Nah, jadi kita kadang-kadang ada setengah orang tak nak buat, orang pandai lain pula. Nah, kalau buat, tidak mendapati apa hak Nabi tunjuk. Tu maknanya menambah-nambah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ kita dapat rasa aku nak hak siapa? Apakah kehendak Nabi yang aku nak dahulukan? Hak setakat ibadat ni hak Nabi suruh sahaja. Tu tidak buat lebih daripada hak Nabi suruh, takut sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu amalan yang bukan daripada petunjuk kita, maka dia tu tertolak. Pada ketika tu kita berperang. Adakah kita nak jaga kehendak masyarakat ataupun apa yang disarankan, yang diajarkan, ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu di situlah kita dapat tengok maknanya setara mana ada kemanisan iman di dalam diri kita ni dengan meletakkan kehendak Rasul, kehendak Allah, kehendak Rasul lebih daripada segala-galanya. Tapi itulah setengah-setengah kalangan kita ni bila kita kata yalah ni Nabi tidak tunjuk, hak tu hak dia naknya, hak tu dia akan sungguh. Pelik juga kadang-kadang tu. Bila kita kata Nabi buatnya setakat ni je hak Nabi ajar, bukan apa? Salah ke? Pula. Jadi sepatutnya orang yang nak beramal, nak ikut apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bila disebut Nabi buat setakat ni, kita apa kita buat setakat ni? Kita ikut je setakat hak Nabi ajar. Ni kadang-kadang setengah-setengah tu dia tunjuk pula nak lawan kita pula. Kadang-kadang tu yalah kalau tidak kan jadi viral video sehari dua ni azan 7 orang sekali azan dekat Indonesia. Kita tengok Allah. Yalah dikira benda baik, apa masalahnya? Habis. Sekali azan 7. Lepas tu iqamah pun 7 juga. Man adzana fahuwa yuqim. Siapa yang azan dia iqamah. Dah 7 azan, 7 iqamah. Silap-silap lagi 7 pula imam. Tu bukan boleh kira apa-apa ni. Nyemai capu buat sendiri lah. Jadi mana dia tak ada rasa salah. Nabi ajar sepanjang zaman Nabi. Bilal, time Bilal azan, Bilal lah. Time apa Abdullah ibnu Ummi Maktum, ibnu Ummi Maktum je lah. Tu. Jadi maknanya tak ada sekaligus 2 azan, 2 muazzin sekaligus, tak ada. Ini buat siapa 7? Kan kali marah-marah kata-kata kan kena label pula. Tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala beri peringatan di dalam ayat ni. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri atau suami-suami kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya
azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang derhaka. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut 8 perkara. 8 perkara. Tu ayah, anak, saudara, adik-beradik, suami ataupun isteri, keluarga, harta, perniagaan dan tempat tinggal. Kalau 8 perkara ni lebih disenangi, lebih disukai berbanding dengan dibandingkan dengan Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah. Jadi mana sanggup membelakangkan perintah Allah, membelakangkan perintah Rasul, membelakangkan perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala kerana kasih. Kerana mengutamakan 8 perkara ni. Allah Taala kata tunggu. Allah Taala berikan keputusan kepada kamu. Jadi perkara ni bukan kata nak suruh buang habis harta, tak payah ada rumah, tak payah ada anak isteri. Tidak. Tidak. Cuma di sini maknanya bila di dalam nak mengutamakan kehendak Allah, mana bila bertembung antara kehendak Allah, kehendak Rasul, perjuangan untuk agama dengan 8 perkara tadi, maka 8 perkara tadi tidak menghalang, tidak menghalang dia daripada mengutamakan Allah, mengutamakan Rasul dan perjuangan untuk agama, perjuangan untuk agama. Maknanya bila bertembung antara kehendak Allah dengan kehendak Allah Rasul, perjuangan untuk agama dengan kehendak anak isteri, contoh kita kata, bertembung antara kedua-duanya, maka mana satu yang didahulukan? Orang yang ada kemanisan iman di dalam diri dia, dia akan mendahulukan kehendak Allah, kehendak Rasul, berbanding dengan kehendak anak isteri dia tadi. Begitu juga dengan kehendak-kehendak yang lain. Tu kecintaan kepada harta dan sebagainya tidak menghalang dia daripada perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ni kalau kita tengok dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, mana Nabi pun tunjuk dah. Nabi tunjuk kepada maknanya bagaimana orang yang dia mengutamakan mengutamakan kebun-kebun dan sebagainya sehingga terlepas daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tu dalam ayat Quran, wa 'ala thalathati alladhina khulifu, 3 orang yang terlepas daripada peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam denda dia. Tu berikan pengajaran kepada dia. Begitu juga kalau kita tengok alasan yang diberikan oleh orang-orang munafik untuk mengelak daripada orang pergi berjihad di jalan Allah, pergi keluar. Alasan dia tu panah, kita tak tahu depan nak pergi tu, la tanfiru fil har, jangan keluar dalam keadaan panas. Dan kerana kebun lah, kurma nak luruh lah, kebun-kebun nak luruh lah, pokok-pokok, itu alasan yang mereka berikan yang menghalang mereka daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tu adalah alasan keduniaan, perniagaan. Baik. Jadi mana di sini Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan, janganlah 8 perkara ni menjadi penghalang untuk memberikan kecintaan kepada Allah, kepada Rasul dan juga untuk memberikan perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ciri kedua ialah bila mana kasih seseorang kepada orang lain hanyalah kerana Allah. Persahabatan, perjumpaan, perpisahan dan perhubungan sesama mereka hanyalah kerana dorongan agama semata-mata, seperti ilmu, perjuangan, pengorbanan agama dan sebagainya. Perbincangan, fikiran mereka dan sebagainya adalah menjurus kepada cintakan Allah dan Rasul. Hubungan kasih seperti ini merangkumi segala peringkat hubungan sesama manusia.
Seperti hubungan antara anak dengan ayah, sahabat dengan sahabat, sama ada sesama lelaki atau sesama perempuan atau berlainan jenis, rakyat dengan pemimpin, murid dengan guru dan sebagainya. Nabi SAW telah menjanjikan ganjaran yang besar kepada mereka di dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adlun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khaliya fa fadat 'ainah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, 7 golongan akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Imam yang adil, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerananya dan berpisah kerananya. Seorang lelaki yang dipanggil untuk melakukan dosa oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, lalu dia berkata, aku takutkan Allah. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang disembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang mengingati Allah dalam keadaan sunyi diri, lalu mengalirlah air matanya. Jadi ciri yang kedua ni, seseorang yang mana bila mana kasih kepada seseorang tidak kerana lain, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kerana Allah dan juga kerana Rasul. Jadi kecintaan kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata ni tak kira daripada siapa kepada siapa. Dia bentuk cinta, kasih kepada Allah ni, mana dia ada satu, kasih kepada Allah, mana kita cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, beriman kepada Allah, satu. Yang kedua, kita kasih kepada seseorang kerana Allah, kerana Allah. Mana kita kasih kepada orang ni sebab apa? Kerana Allah. Jadi bila mana kata kasih kerana Allah, maknanya tidak kerana dunia lah, tidak kerana dunia. Maknanya kita tidak kasih kepada seseorang kerana kereta, kerana harta, kerana permainan, kerana hobi, dan macam-macam lagi. Walaupun benda tu tak salah, tidak kata semua tu, tidak kata salah, tidak semestinya benda tu salah, tidak. Mungkin kasih seseorang kepada seseorang kerana sesuatu yang harus. Ada juga orang yang kasih kepada seseorang, dia kasih kepada seseorang kerana benda yang haram. Ada. Macam mana yang boleh baik dengan dia tu? Sama-sama kaki kelab malam. Baik, rapak. Oi, best. Kawan baik tu. Kawan baik. Sebab apa? Macam mana boleh baik dengan dia? Sama-sama duk joget, duk gelak dandut. Ada juga. Jadi dia suka dengan kawan tu kerana perkara maksiat yang mendorong dia. Ada orang yang kasih kepada seseorang kerana apa? Kelab kereta ke, kelab memancing ke, tu. Jadi benda tu harus, tidak jadi masalah. Sebab apa? Kasih kepada dia. Sebab apa? Sayang kepada dia. Seronok berkawan dengan dia. Sebab apa? Sebab kaki tu, minat tu. Ada orang kawan kerana minat bola. Tu jumpa kat lepok, oi macam mana Manchester kalah ni, jom lepok sembang, duk bincang pasal bola. Tu jadi dia rapat dengan orang tu sebab apa? Ada kerana minat bola, pasukan sama kau, tak kira lah, macam-macam bentuk. Maknanya kasih sayang seseorang dengan seseorang yang lain, banyak sebab tu.
Cuma sebab-sebab tadi nampak. Tu dia jadi rapat, suka kepada kawan tu, baik dengan kawan tu. Sebab apa? Sebab kawan tu kaya. Orang pun nampak, tahu dah nak pergi mengapu dah tu ni. Nampak dengan pemimpin-pemimpin ke, dulu tak ada rapat mana. Bila kawan ni naik jadi wakil rakyat, macam mana tiba-tiba jadi rapat? Jadi nampak. Benda tu nampak dengan panca indera. Hak ni benda tak nampak, kemanisan iman. Hak tadi dah tak nampak. Kasih kepada seseorang dengan seseorang, macam mana yang boleh baik dua ni? Kok mana ni? Tak nampak. Nak kata dia tu pemimpin ke? Tidak YB. Nak kata ada duit banyak ke? Tidak juga. Nak kata kerana minat ke? Tak serupa minat. Tu minat benda lain, hak ni minat benda lain. Macam mana dia boleh sayang, suka dengan dua tu? Jadi rapat tu. Tidak kerana lain, tapi kerana agama, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni kita boleh tengok sekarang ni pun kadang-kadang ikatan tu. Kasih itu dia kita kasih cinta kepada seseorang ni. Tidak semestinya maknanya dia panggil ada tindak balas kedua-dua belah pihak. Tidak semestinya begitu. Ada yang dua-dua belah pihak, ada yang kedua-dua belah pihak. Tu. Jadi dua-dua belah pihak tu maknanya sama-sama selalu berjumpa. Saya suka kepada kamu suka kepada aku. Sebab apa? Sebab kita sering berjumpa, kita berbincang apa yang boleh kita buat, berbincang tentang sunnah ke, tentang pengamalan agama ke. Jadi yang ni dia berkawan dengan yang ni, dia dapat manfaat agama. Yang ni pun begitu juga. Maknanya kasih sayang tu kedua-dua belah pihak. Ada yang sebelah pihak. Kita kata ada orang yang kasih sayang. Kalau hak sekarang ni, tapi di contoh yang dah mati lah, kita kata baru mati, sayang kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Dia tak sayang pun pada kawan tu tak kenal pun. Kita suka ke dia, kita minat ke dia, kita sayang kepada dia, dia tak kenal pun kita. Tu kalau orang tanya dia, dululah contoh masa dia ada, Doktor tak kenal tak dia ni nama ni sekian-sekian, suka tak ke dia? Baik, mana saya tahu, tak kenal pun. Jadi mana satu pihak, tapi kita kasih kepada dia tu sebab apa? Kerana Allah, kerana agama, kerana manfaat agama yang dia berikan kepada kita nak beramal dapat panduan, kita nak ni dapat panduan. Tu. Kalau kita pergi lebih jauh lagi, yang tak pernah hidup zaman kita, zaman jauh lagi, ulama-ulama, Imam Nawawi, Imam Suyuti, kita kasih ke dia. Kita suka kepada dia, kita sayang kepada dia. Kita beli kitab dia, kita baca karangan dia. Menjadikan kita kasih kepada dia. Kenapa kita kasih kepada dia? Ada dia bagi harta kita? Tak ada. Tak ada. Ada dia bagi panduan-panduan keduniaan kepada kita? Tak ada. Dia bagi panduan agama kepada kita. Jadi kita kasih kepada dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kasih itu satu pihak. Tu begitu juga kalau kita pergi lebih jauh lagi, imam-imam kita dulu, begitu juga kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita kasih kepada sahabat. Sahabat tak kenal pun kita. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu, bila masa nak kenal kitanya? Tu tak kenal pun kita, tapi kita pun kenal dia, bukan kenal rupa parah dia. Kita kenal berdasarkan kepada hadis, apa yang dia pandanya, agama yang dia jaga dulu macam mana, lalu kita kasih kepada mereka. Sebab apa kita kasih kepada mereka? Kerana mereka jaga agama lah kita dapat agama sekarang ni. Jadi mana hak tu kasih sebelah pihak. Maknanya kita cinta kepada mereka tu sebelah pihak, bukan dua belah pihak. Tu jadi tak boleh kita kata dia pun tak sayang kat aku, buat apa aku nak sayang ke dia? Tak boleh kita kata lagu tu. Tu jadi mana walaupun sebelah pihak, tapi kasih kita, cinta kita kepada dia adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu
Jadi kita rasa semangat nak bela dia. Bila orang kata kepada dia apa kita rasa, ish, tak boleh ni, aku kena bela ni. Tu sebab apa? Sebab kita cinta kepada dia, kepada mereka. Tu. Jadi cinta kita kepada mereka tu, pertahankan mereka tu hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu tak ada apa-apa kepentingan pun. Baik. Dia apa dipanggil dalam masyarakat kita sekarang ni pun ada hak jenis lagu tu, kasih, bela, tidak kerana lain. Yalah saya teringat, mari teringat tok guru kita lah. Jadi macam guru saya Maulana Asri ni, kan ada kisah gitu yang ada orang kata apa, saya tak ingat isu asalnya apa benda. Kan ada seorang ustaz tu, ustaz tersohor juga kan, dia komen dalam Facebook tu, mau Lena. Boleh dia perli lagu tu. Gak dia ustaz besar, orang sohu. Bila dia kata lagu tu, gak hak pengikut ni gak macam-macam lah, duk kutuk, duk maki. Alah apa dah perasaan ahli hadis lah apa. Macam-macam. Lalu kita tengok orang yang sebenarnya maknanya tidaklah mengaji dengan dia, tidaklah anak murid dia. Tapi ialah ikuti anak murid jauh-jauh. Tidak direct. Seperti contoh kita kata, sebut nama lah Ustaz Wanji, kalau kita kata belok. Belok. Tiba-tiba dia tulis belok. Mana dia kritik pula orang yang kata lagu tu. Kata Maulana. Dia tak kenal siapa ni. Jadi bela tu sebab apa? Bukan ada kepentingan dunia pun, tak ada pun. Tak ada boleh duit pun, tak ada pun Maulana Asri. Tak apa. Mari nombor akaun nak bagi bayar, tak ada pun. Tapi kenapa? Kerana agama. Kerana Allah. Jadi itu ikatan yang menyebabkan saling membela antara satu sama lain. Jadi mana kasih sayang. Kasih sayang tu kepada seseorang walaupun tak jumpa sekalipun. Hak jumpa tu jumpa bincang macam mana kita nak naikkan lagi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Itu semua kerana agama, kerana Allah Subhanahu wa taala. Hak jumpa, hak tak jumpa ada juga hak tu. Tu ialah kita duk mana dalam Facebook kau duk mengajar kau, ialah bukan semua yang ikut kita tu kita kenal. Bukan semua yang suka kepada kita tu kita kenal. Kita tak kenal pun. Tapi kalau ada di kalangan mereka tu yang suka, yang suka, tidak kerana lain, ikatan dia kerana agama, kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kita arti pun. Tengok. Jadi mana itu semua adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yalah, maknanya kasih cinta kepada seseorang tu tidak kerana lain. Semata-mata kerana Allah taala. Jadi dalam hadis ini mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salah satu daripada golongan yang akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala ialah dua orang tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mana jumpa pisah pun tidak kerana lain, kerana perhubungan, kerana perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, kerana cintakan kepada Allah. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan berkasih sayang kepada Allah, berkasih sayang kerana Allah, banyak hadis. Banyak. Di sini saya kemukakan beberapa hadis sahaja. Ada beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengannya. Ada lagi kalau kita tengok di dalam kitab Mishkat ni saja, siapa bab dia, bab berkasih sayang kerana Allah. Situ banyak hadis. Ada puluh-puluh hadis kerana tu. Banyak hadis, seperti hadis dalam riwayat Muslim
Mana Nabi SAW sebut ada seorang tu dia menziarahi saudara dia di kampung lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah Taala mana Allah Taala sediakan untuk dia seorang malaikat di perjalanan dia tu. Di laluan dia tu. Jadi bila dia datang, malaikat pun tanya, "Kamu nak pergi ke mana?" Dia jawab, "Uridu akhalli fi hadhil qaryah." Aku pergi nak menuju kepada seorang saudara aku di kampung, di negeri ni. Lalu malaikat tu tanya, "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha?" Malaikat tanya, "Adakah engkau pergi ni kerana sesuatu nikmat yang engkau nak perolehi daripada dia?" Mana mungkin nak jumpa dengan dia ni, adakah nak dapat projek ke? Nak dapat duit ke? Nak apa-apa dunia lah. Adakah nikmat, sesuatu nikmat? Dia kata tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tidak, kecuali aku kasih kepada dia kerana Allah azza wa jalla, kerana Allah semata-mata. Jadi Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu malaikat tu kata, "Fa inni rasulullahi ilaik." Aku adalah utusan Allah kepada engkau, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Bahwasanya Allah Taala cinta kepada engkau sebagaimana engkau cinta kepadanya kerana Allah. Lepas tu yang saya sebutkan cerita tadi, yang saya sebutkan berkenaan dengan mana kita kasih kepada seseorang kerana Allah ni, tak semestinya kita kena jumpa dengan dia. Ada apa dia panggil, ada tidak balas lah, maknanya dua pihak, tidak semestinya satu pihak pun tak apa. Ayat itu seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Mana seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apa katamu tentang seseorang yang kasih kepada satu kaum tapi dia tidak sempat dengan kaum tersebut?" Tak sempat pun. Nabi pun jawab, seseorang itu bersama dengan orang yang ia kasihi. Ialah macam kita, contoh yang saya buat tadi, contoh kita dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kita tak sempat pun dengan sahabat, tak jumpa pun dengan dia, tapi kita kasih kepada dia, kita sayang kepada dia. Kita sayang kepada dia tu sebab apa? Kerana Allah, kerana dialah yang telah maknanya membawa ajaran Nabi SAW sehingga kita dapat ajaran Islam tu. Lalu kita kasih kepada mereka kerana Allah. Kita tak sempat pun dengan mereka. Jadi Nabi jawab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia kasih walaupun dia tak sempat dengan orang tu. Mana insya-Allah kita kasih kepada sahabat, kita akan bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum di akhirat besok. Jadi kalau bersama dengan sahabat gak, mana bersama dengan orang yang memperolehi kejayaan di dalam kehidupan dia. Sebab apa? Kasih kepada sahabat, dan kasih itu hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana macam-macam lah, mana hadis-hadis yang menjelaskan berkenaan dengan perkara tersebut. Tak apalah. Waktu itu insya-Allah saya akan tambah-tambah sebagai tambahan kepada beberapa hadis yang telah kita yang ada, yang terdapat di dalam buku ni. Kita sudah ada ni sikit. Di dalam riwayat yang lain disebutkan secara khusus, orang yang berkasih sayang kerana Allah akan memperolehi kelebihan tersebut. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqul yawmal qiyamati ayna al-mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang yang berkasih sayang kerana kebesaranku,
pada hari ini aku akan melindungi mereka di bawah perlindunganku pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindunganku. Dan hadis an Abi Muslim Al-Khawlani, haddatsani Muadz bin Jabal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Daripada Abu Muslim Al-Khawlani, katanya Muadz bin Jabal telah meriwayatkan kepadaku dengan berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, orang yang berkasih sayang kerana kebesaranku akan memperolehi mimbar-mimbar daripada cahaya yang turut diingini oleh nabi-nabi dan para syahid. Maknanya banyak lagi hadis-hadis yang lain yang insya-Allah saya akan sambung, saya akan tambah di dalam kuliah kita yang akan datang. Hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja, tidak kerana faktor yang lain. Walaupun tidak salah kalau ada campur dengan faktor yang lain. Dia kasih kepada ayah dia, kasih kepada ayah adalah termasuk di dalam tuntutan agama. Kasih kepada ayah kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala tuntut, mana suruh sedemikian. Dalam masa yang sama dia kasih juga kepada ayah dia. Kenapa? Kerana ayah dia beri petunjuk kepada dia, petunjuk agama. Sebab tu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang lain. Walaupun hadis tu ada berkenaan dengan status dia tu ada pertikaian sikitlah. Ma nahala walidun min nahlin afdala min adabin hasan. Tidak ada kurniaan daripada seorang ayah kepada seorang anak yang lebih baik daripada pengajaran adab yang baik. Maknanya pemberian daripada ayah hak paling baik kepada anak adalah mengajar adab, mengajar agama. Hak tu hak paling baik, paling utama. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ajar kepada kita, mana ajar kepada ayah, hak paling baik untuk aku beri kepada anak aku adalah agama. Hak tu hak paling baik. Bukan bermakna keperluan dunia tak payah bagi juga. Bagi juga, cuma hak tu hak paling baik. Begitu juga anak dia rasa maknanya sangat beruntung, berterima kasih kepada ayah dia. Pemberian yang bernilai kepada ayah dia, daripada ayah dia, apa dia? Agama. Jadi mana kalau seseorang anak tu dia kasih kepada ayah dia, satu kerana tuntutan agama supaya kasih kepada ayah, dan yang kedua kerana agama, semata-mata kerana agama, kerana ayah dia beri bimbingan agama kepada dia, tunjuk ajar kepada dia tentang agama dan seumpamanya. Mana ada dua sudut, satu kerana ajaran agama, yang kedua semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, faktor agama tadi. Terbaik. Kemudian seterusnya berkenaan dengan ayat-ayat tentang sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang telah menjadi contoh kepada kita bagaimana kasih sayang mereka sesama mereka kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ialah cerita Muhajirin, Ansar, padahal tak ada kena-mengena pun, baru jumpa je. Baru mari dulu, tak ada WhatsApp ke apa, baru kenal. Tapi bila muakhad, dibuat hubungan persaudaraan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Muhajirin dan Ansar, mereka berkasih sayang sangat. Tidak kerana lain, kerana agama. Kerana perjuangan nak jaga, nak bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun begitu juga, perjumpaan bersama dengan kita duduk bersama, bersahabat, berkasih sayang. Sebab apa? Kita nak bela agama Allah Subhanahu wa taala, nak membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan benda tu. Jadi kerana tu, faktor tu, kita bersahabat, kita berkasih sayang. Itu maksudnya kasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berkenaan dengan ayat Quran dan juga hadis-hadis yang insya-Allah saya akan tambah berkenaan dengan perkara ni, kita sambung di dalam kuliah kita yang akan datang insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada anjuran ke apa, tak ada. Yang semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.